salam kepada orang Islam bila ilmunya meningkat, dan amal ibadat itu tidak ditingkatkan bersama-sama dengan pertambahan ilmu yang ada kepada mereka, khususnya dalam bab ibadat. Apabila ibadat kita meningkat, maknanya iman kita semakin meningkat, dan bila iman kita meningkat, itulah yang akan memberikan sinar dan cahaya kepada akhlak yang membentuk peribadi seorang Muslim. Itu isunya tuan-tuan. Bila kita katakan anak tidak berakhlak, maka anak tu cek dia punya ibadat dia. Dan macam mana anak kita nak tingkatkan ibadat kalau ilmunya tidak ada, ilmunya kurang, terutama tentang ilmu agama. Anak kita tamat Quran masa dia kecil dulu, tapi kesungguhan untuk tamat kali kedua, kali ketiga, kali empat, ketika dia selepas akhir balik tu, tak semua orang ada kesungguhan itu. Kadang-kadang mak ayah ni bila anak tamat sekali masa darjah 5 dulu, contoh, masa tingkatan 2 dulu, dikira selesai dah tugas dah, tamat dah, alhamdulillah tamat. Macam kita lah, jangan tanya orang lain, tanya kita lah. Last kita tamat Quran bila? Kan last. Oh dulu Ustaz, masa darjah 6 dulu. Darjah 6 dulu, tahun 70-an, tahun 60-an. Jangan duk kira yang itu tuan-tuan, iaitu kita tak akhir balik lagi, entah baca Quran macam mana gayanya. Kita kena kira selepas kita akhir balik tu, bila kita last tamat Quran. Kalau boleh lagi cantik, kita kira selepas kita mantap kemah Quran kita tu. Dah belajar, kita dah boleh baca Quran. Dulu kita baca Quran mengangkat tajwid tak betul dan sebagainya. Selepas kita belajar dan tajwid kita cantik, dah belajar, bila last kita tamat Quran? Kalau tak ada lagi kita tamat Quran, kita cuba-cubalah untuk kita baca seorang-seorang. Dia tak semestinya kita target masa. Kalau kita seorang yang berdisiplin, silakan. Kalau tak berdisiplin, kita baca sikit-sikit. Tiba-tiba 6 tahun baru tamat, okey dah tu. Kan sikit-sikit 2 ayat 6 tahun baru tamat. Tapi tamat juga. Sekarang dalam keadaan kita tamat, dalam keadaan kita dah ada ilmu tentang tajwid, tentang Quran. Itu kehebatan seorang Muslim, dia istiqamah dengan apa yang dia buat. Sebab tu Nabi sebut kan, tuan-tuan sekalian, kalau benda yang kita buat tu konsisten, itulah yang lebih disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ni kita terus kepada kepada hadis yang kelima. Disambung lagi apa yang kita bincangkan pada masa-masa yang lepas. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu fi juhri dhabb lattaba'tumuhum. Faqulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman? Rawahu Muslim. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Abi Sa'id kan di antara ulama, di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau siapa yang biasa baca hadis, biasa baca buku hadis, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Daud, biasa dia akan dengar nama Abi Sa'id Al-Khudri. Dan kita, kalau kita biasa dengar, kita biasa baca hadis, kita akan perasan nama Abu Hurairah kan? Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara nama-nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dikabarkan, diceritakan kan, Abi Sa'id meriwayatkan hampir 1170 hadis daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil sendiri daripada mulut Nabi. Sebab tu kalau kita sebut an Abi Hurairah kan, an Rasulullah, itu menandakan bahawa orang yang ambil daripada Rasulullah tu merupakan sahabat. Abi Sa'id Al-Khudri sahabat, Anas bin Malik sahabat, Sayyidina Umar sahabat, Abu Bakar sahabat, semua sahabat-sahabat Nabi. Dan maka dia ambil daripada mulut Nabi. Lepas tu barulah tabi'in. Lepas Abi Sa'id Al-Khudri, dia sampaikan kepada anak muridnya. Mungkin juga di kalangan sahabat dan mungkin juga di kalangan tabi'in.
Sebab tabi'in adalah golongan yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu, sejengkal dari lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Yahudi ataupun Nasrani yang engkau maksudkan? Jawab Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis ringkas dan ada kaitan dengan ayat Quran yang Allah sebut dalam Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Islam yang terlibat dengan gerakan Islam, dia ada orang kita ni macam-macam kan, yang terlibat dengan gerakan Islam. Gerakan Islam ni suatu pergerakan untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ni. Ada yang dikatakan melalui NGO, ada yang dikatakan melalui badan politik. Sebab tu masing-masing mendakwa kamilah gerakan Islam. Kamilah gerakan Islam yang ingin mendaulatkan syariat Allah. Masing-masing mendakwa macam tu. Mana satu yang betul kena pertimbangkan dengan baik. Ini gerakan Islam ni berbeza dengan ajaran sesat. Tuan, jangan duk samakan dengan ayah pin kan. Kamilah gerakan Islam, ayah pin dah itu sesat. Sesat yang amat nyata. Kan? Gerakan Islam ni dia tak sesat. Dia hanya memberikan pemikiran yang mana pemikiran itu sama-sama nak menegakkan kalimah Allah. Cuma kaedahnya berbeza. Ada kaedah macam Hizbut Tahrir tu kan. Hizbut Tahrir dia mendakwa dia gerakan Islam. Walaupun kita fatwakan dia sesat, dia mendakwa dia gerakan Islam. Dia nak mendakwakan Islamiah, tapi tidak melalui kaedah pilihan raya. Dia ada kaedah yang tersendiri. Bagi kita kaedah kalau bukan pilihan raya, perang. Perang ini mungkin bukan dengan senjata, mungkin kaedah lain. Tapi itu cara Hizbut Tahrir. Begitu juga NGO lain ataupun badan-badan politik yang lain yang ada unsur-unsur menegakkan kalimah Allah, maka dia mendakwa dialah gerakan Islam. Baru-baru ni saya pergi Kampung Gicing dalam hari ni, hari Sabtu, hari Isnin baru ni lah, Isnin saja pergi makan situ seorang-seorang. Nak ajak Nazir masjid, Nazir tak ada. Masing-masing kau tak angkat. Saja nak sembang-sembang. Saya macam tu lah. Saya datang sini pun saya kacau Tuan Mizat, Tuan Haji Azizul, saya segan sikit. Orang hebat, saya segan nak kacau dia. Kan? Nak ajak kacau dia minum-minum pagi. Saya macam tu tuan-tuan, jaga masjid surau ni. Kadang-kadang lepas pusing-pusing tu, tanyalah fungsi, kau timbalan ke siapa dia yang boleh sembang-sembang pasal masjid, pasal surau, apa yang boleh bantu, nak bantu kan. Kalau saya duduk kat pejabat, orang tak jumpa saya, Tuan Jazizul ke, Tuan Mizat ke, Tuan Nazir ke, dia tak jumpa saya sebab pejabat jauh sana tu. So pendekatan yang kita ambil, kita pergi ke tempat dia orang kan? Sekaligus boleh melihat apa yang ada di masjid, apa yang ada di surau. Jadi itu penting. Sebab tu kalau ada isu berkaitan surah Muttaqin, kita dapat gambaran belah mana, kiri, kanan, belakang ada apa, kiri, kita dapat gambaran sebab kita pernah pergi. Kalau tak pernah pergi, tak ada gambaran. Macam baru ni ada isu surau Kamisah Ali. Saya memang tahu nama surau Kamisah Ali dekat Sungai Merak, saya pun tak pernah pergi lagi. Dekat dengan Kajang, tapi tak pernah sampai lagi. Nama pula Kamisah Ali kan, nama pewakaf. Jadi kalau benda-benda yang tak pernah pergi, tak ada gambaran, susah kita nak buat keputusan apa-apa kan. Jadi senang bagi saya pergi jalan. Pusing je. 107 surau ni kena pusing. Orang kata surau Jumaat, Allah SWT, Pusat Muktamar Islam, MAS, Malaysia Island System kan. Besar orang kata. Kalau tak pernah pergi tak nampak. Sampai dalam tu boleh memuatkan sampai 600-700 orang dalam saja. Besar mana tu. Tapi kalau tak pernah pergi, tak dapat gambaran bila pergi, memang besar betul kan? Surau Pusat Muktamar Islam di Mas Kago kan, milik di bawah Malaysia Airline System MAS. Bila pergi nampak, punya besar, memang besar. Jadi itu penting datang ke Masjid Surau. Tuan-tuan pergi Kampung Gicing, duduk makan seorang-seorang. Ada seorang abang tu datang jumpa saya. Mungkin dia perasan pernah tengok muka saya kot, sebab saya ada kuliah di Kampung Gicing tu.
Ustaz, dia buat agama ke? Saya kata iyalah. Kenapa? Boleh sembang sih? Boleh, duduk depan saya sembang. Ustaz, di kampung Kicin ni Ustaz tahu ke ada orang yang buat solat Jumaat di rumah? Di rumah, bukan di masjid. Di masjid tahulah kampung Kicin tu. Di rumah. Saya kata tak tahu, tak ada maklumat. Ni saya nak cerita kat Ustaz. Dah lama dah Ustaz, bertahun-tahun buat solat Jumaat. Bukan baru. Kalau baru zaman PKP kan, mungkin dia orang malah pergi masjid, malah daftar, malas tak daftar tak pernah lulus kan. Ada yang dah daftar tak pernah. Daftar je penuh kan. Macam mana? Dah daftar last minute penuh lah. Cuba daftar awal-awal tuan-tuan. Jadi buat Jumaat di rumah. Saya kata dekat mana kawasannya? Belakang masjid. Saya kata belakang masjid, takkan tak boleh pergi masjid. Jadi dah saya free ketika itu. Saya ajak dia naik kereta saya, tunjuk kat mana rumah tu. Masuklah. Sebelah siapa yang biasa pergi kampung Kicing, ada lorong sebelah masjid tu. Masuk lorong tu. Ingat ke belakang masjid betul tuan-tuan? Rupanya dalam tu luas lagi. Saya tak pernah masuk pun. 4 tahun kat sini tak pernah masuk. Masuk sampai kat masjid je. Dalam tak pernah masuk. Bila masuk tu, sampai ke dalam. Jalan tu boleh muat satu kereta je. Kalau bertembung ke babai mana dulu nak pergi, mana nak beralah. Masuk sampai ke dalam, sampai ke dalam. Keluar-keluar, masuk sebelah kampung Kicing, masjid kampung Kicing. Keluar-keluar, klinik kesihatan Kampung Salak. Buat tu. Tak pernah pergi pun kita kan. Sampai ke dalam. Dia pun tunjuk ini rumah dia Ustaz. Ada 5-6 buah rumah. Ini markasnya. Rumah orang, markas. Dia buat Jumaat kat situ. Dia pernah pergi 2 kali sembahyang Jumaat. Dia tahu tu. Sebab kawan dia ajak dia. Ini pengaruh kawan tuan-tuan. Pengaruh kawan. Kuat. Kawan baik dia. Ajak dia pergi sembahyang Jumaat. Dia pergi dah sembahyang Jumaat. Ni bila dah ilmu tak ada, tak fikir. Tuan-tuan, boleh ke sembahyang Jumaat di mana-mana rumah? Seperti mana yang berlaku di Malacca Mall bila saya berhujah dengan dia punya CEO dia. Saya berjumpa dia kan. Dia kata kat saya, sembahyang mana kena minta izin Ustaz? Saya kata sembahyang fardu tak perlu, sembahyang Jumaat yes, ulil amri. Kan sudut hukum fiqh kita bincang di situ. Bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu pun sembahyang Jumaat pun benda wajib Ustaz. Takkan nak kena minta izin ni kau. Dia pergi ke situ tuan-tuan. Sebab tu Malacca Mall buat sembahyang Jumaat. Dan bila kita pergi, lepas dia buat Jumaat, kita pergi, kita jumpa dengan CEO dia. Kita pun tahulah penjelasan. Kena ikutlah hukum yang sebenarnya. Mufti kata tak sah Jumaat tanpa kebenaran ulil amri. Dia nak bahas lagi. Dia punya idea tu pemikiran liberal tuan-tuan. Susah kita nak bahas. Dia pergi kepada seolah-olahnya kita yang orang agama ni menyempit dan menyusahkan. Itu pandang mereka. Nak semayang pun susah. Dia semayang di hall, di ruang lega tu. Sebab tu saya bersama Mufti Selangor menekankan bila tempat tu dibuat ibadat, kena jaga kehormatan tempat tu. Bukan lepas tu buat danduk, lepas tu buat semayang, tak. Tempat tu kalau buat solat kena jaga kehormatan dia. Sebab tu luang lega tu kurang sesuai sikit, cari tempat yang lain. Tapi dia berkerah juga. Akhirnya kita hantar penguasa kita untuk bagi amaran. Buat juga kita ambil tindakan. Syekh-syekh melanggari fatwa dan melanggari pihak berkuasa agama. Apa tu baru dia slow sikit kan? Baguslah hasrat dia tuan-tuan. Malacca Mall saya berjaya tu hasrat nak meningkatkan imej ekonomi orang Islam. Baguslah, tapi jangan buat benda yang bercanggah dengan undang-undang. Nampak tak cantik kan? Orang Islam kena ikut peraturan. Kalau buat tak ikut peraturan, saya jelaskan, nampak tak cantik. Jadi bila dah cakap, orang bercakap, akhirnya menyebabkan terjejas dia punya marketing. Bila ada sebahagian orang Islam yang tak suka cara buat macam tu, akhirnya orang tu tak pergi. So terjejas dia punya marketing untuk meningkatkan martabat ekonomi orang Islam. Target tu betul, hasrat tu betul, kaedah tu nak kena tengok supaya nampak cantik. So kampung kecil saya pergi tengok rumah besar juga lah rumah dia kan, kecil sikit daripada surau ni, tapi ada ruang untuk semayang. Semua kali hijau rumah dia. So ketuanya warga Indonesia. Dan orang kita masuk tokek kedai makan di Kampung Salak. Saya sebut tuan-tuan mesti pernah pergi. Kan? Saya tak nak saya sebutlah kan. Nak tahu kedai mana, PM saya, jumpa saya. Tak perlu saya istiar kat sini lah. Dan saya pun pernah pergi 2 kali saya makan kat situ. Lepas ni tak pergi, lepas ni dah kan. Saya tak suka makan tempat-tempat orang yang kita sebut jangan sesat, saya tak akan makan. Sebab bagi saya
Saya sangat sensitif dengan ajaran sesat. 6 tahun lebih sebagai penguasa agama, saya habis masa dengan ajaran sesat. Sebagai ketua polisik, habis masa dengan ajaran sesat. Saya tak habis masa dengan khalwat. Saya tak fikir pasal khalwat. Senang. Kan? Khalwat ni, kalau kita pergi, standby dah duduk mahkamah sebagai saksi. Itu je. Kalau berani, pergilah buat operasi khalwat. Tuan. Sebab tu bukan semua orang berani nak jadi saksi, tuan-tuan. Lawyer tanya macam-macam, berpeluh jawabnya. Lawyer kerja dia cari tak mana salah, tak mana sikit dia punya cara kaedah tu tak betul. Itu lawyer kerja dia buat macam mana, kan? Saya bulan lepas Jawi panggil lagi. Dia panggil untuk bantu siasatan, bukan Sapina mahkamah. Sapina kena pergi lah. Saya tak pergi. Kes 4 tahun lepas, mana saya ingat, kan? Nak tanya perempuan pakai baju apa, lelaki pakai baju apa ketika kamu masuk ke hotel tu, saya tak ingat dah. Kan? Kadang-kadang dia tanya macam tu. Lawyer katanya, baju apa dia pakai ketika kamu masuk? Baju merah. Ya ke merah? Bukan marun ke? Kita dah entahlah. Kan? Itu keadaan. Masa saya pula jadi saksi di Sapina, di mahkamah di Perlis, duduk di KL, boleh hantar Sapina masuk mahkamah kerana kes pertemuan di antara pejabat agama dengan kumpulan Qadiani yang kita tangkap di Perlis masa saya bertugas kat Perlis. Sapina kena panggil masuk. Yang jadi lawyer kawan saya juga, lawyer syari'i. Tapi bila dah duduk mahkamah, dia tak kenal kita. Dia buat tak kenal kita, padahal kawan kita. Lepas tu saya call dia, hebat entah tak kenal kawan lah. Tanya kita macam bukan kawan. Dia tanya betul, Ustaz Anil Yakin berceramah ke berkuliah? Saya kata berkuliah. Tapi dia tak baca kitab, dia tak bawa kitab. Tak kisah tak bawa kitab, tapi dia berkuliah. Saya kata. Sebab dia nak kaitkan dengan undang-undang peraturan. Peraturan kata berkuliah. Tidak ada tauliah. Istilah tidak ada tauliah tu berkuliah, mengajar, mempunyai kitab. Tapi ketika itu Ustaz Anil Yakin, pemimpin Qadiani itu, dia berceramah, tidak ada kitab, dia ceramah. Tapi saya nak kaitkan dengan undang-undang tu supaya kita tak tersilap langkah. Dia nak pergi ke situ, tuan-tuan. Bukan senang. Bab tu saja dia tanya kita berulang kali. Dia torture masalah macam dia torture pemikiran kita. Kalau tak berstandby, tak bersedia, tuan-tuan, goyang. Habis. Bila goyang, sedangkan kes tu memang betul dia buat, akhirnya tarik kes. Kan? Memang orang tu berkhalwat, tapi tarik kes kerana saksi-saksi kita yang tidak tepat, tak betul dalam memberikan maklumat dalam mahkamah. Itu yang ramai kena. Sebab tu bukan kuasa agama, kan? Saya ceritalah kan kat Surah Mutakin ni, special untuk Surah Mutakin lah. Kalau tuan kau kadang-kadang macam-macam alasan, lambat nak datang. Kadang kami sibuk, tak sibuk apa pun. Kami sibuk. Ini jawapan standard yang akan diberi. Sebab kan kerana kekangan fail terlampau banyak, kes terlampau banyak. Di Jawi setahun 1000 lebih kes khalwat saja. Kan? 1000 lebih. Bayangkan 1000 lebih. Kalau saya jadi ketua operasi, berapa kes yang kena jawab dalam mahkamah. Tapi nasib baik, nak ambil lawyer ni mahal. Kalau ambil lawyer ni RM100, saya kata duduk kami. Kan? Tapi nak ambil lawyer buka file 3,000, 3-4,000 dah kan. So orang-orang susah-susah yang kena tangkap kalau ni dia menung, tak payah ambil lawyer lah, tak payahlah, lawan mengaku je lah. Itu yang ramai mengaku. Tapi anak-anak Tan Sri Datuk semua geng-geng tu kan, dia ambil lawyer. Yang tu kita siap lah berhadapan dengan lawyer-lawyer syar'i di mahkamah syariah. So bila saya pergi tengok di Kampung Kecing, tempat markas jangan sesat, entah bertahun-tahun buat solat Jumaat, kita tak tahu. Saya pun buat aduan ke Muhammad Kuasa tengok. Kata, saya tanya abang tu, apa nama kumpulan ni? Saya tak ingat, Ustaz. Saya keluar apabila bini saya marah. Tu cerita dia. Tu bagus bini tu. Nak kena ambil bini yang ada ilmu agama sikit-sikit. Kita tak banyak ilmu agama, tapi bini kita kuat. Dia asuhan ayah dia dulu. Kan? So dia selamat. Saya kata, abang, Allah selamatkan abang daripada sesat. Kawan dia tokeh makan sampai sekarang. Semua pekerja dia semua sesat. Semua terlibat dengan kumpulan tu. Bila nak bai'ah, ketika itulah Allah buka hati dia. Ajaran sesat, ciri-ciri utamanya ada bai'ah. Mesti ada bai'ah. Cuma kaedah bai'ah tu berbeza. Kalau milad Abraham, kaedah bai'ah dia kena minum air bersama untuk guru dia.
So minum air ni yang kadang-kadang menyebabkan lupa apa yang kita dah belajar dulu, habis lupa. Baca Quran, kita hafal Quran, kita solat, lupa. Apa entah apa dia jampi air tu, wallahualam. Kalau orang Kristian dia panggil macam holy water. Sebab tu milad Abraham dia mirip dengan Kristian. Sebab dia punya buku dia ada mirip dengan Bible, ada mirip dengan apa yang dipegang oleh orang Kristian. Itu kalau buku, kita baca buku dia lah. Ada dua buah buku. Alkitab dengan muka ketat, nama buku dia. Diharamkan oleh KDN. Siapa yang menyimpan buku tu. Tuan-tuan, dia bila nak pergi, hari tu nak pergi bai'ah, dia bawa abang ipar dia. Itu cerita dia lah. So abang ipar dia Tok Imam di Johor. Imam kan mesti nak tahu. Kan? Kebetulan malam tu dia bawa sekali dengan abang ipar dia. So bila bawa abang ipar dia, ketika nak bai'ah, abang ipar dia ada ilmu agama sikit. Dia bahas dengan tok guru dia, berlaku perbahasan dengan tok guru. Bila berlaku bahasan, jadi gaduh. Kan? Jadi gaduh. Bila jadi gaduh tu kan, akhirnya dia bawa adik ipar dia, dia bawa kat abang ni balik. Tu terselamat daripada bai'ah tu. Allah nak jaga dia kan. Lepas tu dia macam orang dia perasan bahawa ajaran ni menyimpang daripada ajaran Islam. Tuan-tuan, dia nama tarikat. Saya tengah study tarikat pun namanya. Kan? Nama tarikat, satu tarikat yang dibawa daripada Indonesia. Sebab tu Indonesia ni tuan sekalian, tuan nak kata apa dah. Pemikiran di Indonesia sangat-sangat teruk. Kan? Pelbagai pemikiran yang ada. Malaysia ni selamat lagi tuan-tuan. Indonesia hati-hatilah. Siapa yang berada di Indonesia kena hati-hati. Sana tak ada kontrol. Sebab tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang yang boleh kontrol. Kita kat sini Malaysia, kalau siapa-siapa menyebut benda yang bercanggah dengan hukum, dengan pegangan kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita akan ambil tindakan di bawah Seksyen 7, Seksyen 9, enakmen jenayah syariat. Ada undang-undang yang boleh pertahankan. Di Indonesia tak ada tuan-tuan. Sebab tu siapa-siapa boleh cakap. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan dulu kan, Profesor, saya lupa dah nama perempuan tu. Saya pernah nama. Dia pernah sebut yang isu yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, jawab ijab kabul tu dalam perkahwinan, akad nikah tu. Biasa yang jawab aku terima nikah Nur Haji Zabiti Ibrahim dengan mas kahwin RM300 tu dah siapa dia? Laki. Bukan perempuan. Perempuan duduk sebelah tu, senyum seorang-seorang, duduk atas pentah, atas pelami senyum seorang-seorang, itu perempuan. Tapi Profesor Allah Subhanahu lupa dah, Mulia Profesor dia kata, memberi pandangan, dia perempuan. Dia kata orang perempuan boleh jawab akad nikah. Kan? Ini pandangan dia. Sebab orang perempuan sudah mahir berbicara dan mempunyai sijil, mempunyai kelayakan yang sangat hebat melebihi orang lelaki. So kenapa tak bagi peluang kepada orang perempuan jawab ijab kabul dalam perkahwinan? Kalau pandangan ini diterima sebahagian besar, tak bayangkan Tok Imam pun jadi semangat. Salam salam ke pengantin perempuan muda lagi tu kan. Pengantin lelaki duduklah jauh-jauh sipu-sipu kan. Dah duduk jauh-jauh dah kan. Amal ni pengantin perempuan kan. Habis kan rosak agama bila ada pandangan seperti itu. Seperti mana Aminah Wadud sebut dulu, orang perempuan boleh baca khutbah. Kenapa tak boleh? Ramai orang perempuan PhD setakat baca khutbah, siapa tak boleh? Kan? Depan saya boleh baca khutbah. Tak percaya cuba test tengok. Kan? Mula-mula aja situ Tok Imam kita kena bagi seorang buat giliran. Tengok datang tak datang Jumaat. Buat giliran. Kan? Buat siap jadual dah. Hari ni siapa baca? Hari ni siapa baca? Buat seorang-seorang. Ramai orang yang berkenaan sakit perut. Kon. Gimana? Hari ni sakit perut ni. Hari ni sakit gigi. Sebab dia baca khutbah kata. Tapi esok minggu depan okey sebab giliran orang lain. Tuan-tuan bukan senang nak baca khutbah nampak macam duduk atas je. Payah pusat baca je. Cubalah sekarang tengok. Baca tu tengok orang tu. Macam nampak tak nampak je tulisan tu. Dah. Kebetulan pula tengah baca, baru nak start masuk saya bersama mufti wilayah lagi berdebar. Tuan-tuan. Lagi berdebar. Ada seorang yang kita segan sebab tu kalau baca khutbah saya punya petua macam tulah. Kan? Saya tak pandang siapa pun. Saya buat pemikiran saya macam tu. Saya tak pandang siapa. Bukan tak pandang orang. Kalau depan saya ada orang hebat-hebat, saya tak pandang. Tak pandang maksudnya dalam pemikiran saja biasa. Macam saya. Tapi kalau kita pandang, ni hebat, ini untuk guru, ini untuk guru, ini untuk guru. Kita gelabah. Itu
bertua tak nak gelabah ketika baca khutbah kan. Sebab saya pernah dalam masa 10 minit diarahkan baca khutbah 10 minit di Jawi, wilayah Sekutuan, dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong almarhum Sultan Abdul Halim dulu nak datang ke Masjid Taman Desa Kuala Lumpur. Saya jaga masjid zon 5. Itu kawasan saya zon 5 tu, Taman Desa, Mukarrabin, Sungai Mesi, itu kawasan saya jaga. Datuk Cik Mat Pengarah Jawi ketika itu. Siapa yang kenal Pengarah Jawi, Datuk Cik Mat tu. Tengah-tengah sembang dia biasa dengan pegawai dia, mu aku je orang Terengganu kan. Siapa je khutbah ni Ustaz? Tok Imam sini tu. Aku tak nak Tok Imam. Saya dah berdebat dah. Aku tak nak Tok Imam sini. Agong datang ni, bagilah orang Jawi baca, aku tak nak Tok Imam. Saya pun kurang sama dia. Betul juga tu cakap Datuk. Saya rasa Datuk sesuai tu baca khutbah tu. Musuh aku baca khutbah. Aku pengarah, aku boleh arah siapa aku baca. Aku arahkan. Dia guna ayat tu. So sekarang aku arah kamu baca. Kena saya balik dah. Tok, saya tak baca khutbah, tajuk saya tak tahu tajuk. Mu pergi baca. Mu tengok saja. Tu mu baca. Tuan-tuan 10 minit sebelum ketibaan Sri Paduka Baginda, saya terus tinggal dia, saya terus masuk dalam bilik imam, saya cari mana khutbah ni. Saya kena baca. Tengok tulisan Jawi tu, bukan tulisan Rumi. Tak ada masalah, Jawi. Silap baca, termenung. Apatah lagi nak sebut nama tuanku. Dia datang. Jangan silap sebut, kan? Kita rasa macam kadang-kadang tuanku kita silap sebut tuanku, relax je. Pegawai dia, kan? Ini dia akan jadi gelabah. Macam berlaku di Perlis. Tuanku Syed Sirajuddin ada dalam masjid. Tuanku Perlis dia suka berjalan di masjid. Tapi dia beritahu dia nak pergi tu. Tok Imam standby. Apa nama belah-belah di Perlis tu, belah-belah Guak Sanji ke apa, belah sana tu. Bila pergi tuan-tuan, tuanku pergi, Tok Imam mungkin lama tak jumpa tuanku ya. Tok Imam tua. Umur 60 lebih. So ramai dari tuanku datang, semua datang lah. Ada MB datang, Esko datang. Kita orang pejabat agama turun habis tuan. Tapi tuanku Perlis punya perangai, dia tak nak orang pejabat agama baca. Dia nak imam tu, imam situ. Dia tak kisah. So imam situ tersilap sebut tuan-tuan. Tersilap, kita faham dah. Ada atas ni gelabah. Tengok tuanku duduk depan, duduk atas kursi dia. Bila doa tuanku tu, dia sebutlah nama almarhum tuanku Syed Sirajuddin. Sebut almarhum. Almarhum tuanku Syed Sirajuddin ibni almarhum tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Dua-dua almarhum. Kamu duduk atas kursi ke almarhum apa atas kursi? Kan? Tuanku tengok dia kata imam. Tapi tuanku tak kata apa, tengok kan. Tak ada dia cerita pecah imam tu, tak ada. Kan? Lepas tu Tok Imam saya beritahu, Tok Imam sedar tengok baca apa. Sedar Ustaz, saya tak nak patah balik. Tak apalah kan. Tapi tak ada isu. Tuanku diam, pegawai pun diam, kita pun diam lah sebab kita faham. Kita pernah baca khutbah, kita faham. Kadang-kadang benda tu kita perasan. Bila tak perasan, kita baca lah. Kan? Saya pun pernah baca nama Agong yang sekarang masa di Jawi, kita dah bila baca laju tu tertinggal Maimun apa, masih ragu ni ada Maimunah tu kan, panjang tertinggal satu je. Orang tegur saya lepas tu, saya terlupa macam mana kan. Dia tak ada tak apa, kalau dia ada kok dia ya, macam-macam lah tuanku lah. So tuan-tuan sekalian, nak ceritanya yang sesat tadi, kita tengah dalam cuba untuk tahu kena pasti apa nama dia. So dilibatkan dengan apa yang saya nak kaitkan pada pagi ni. Orang Yahudi dan juga Nasrani, musuh ketak kita daripada dulu sampai sekarang, sampai bila-bila. Tuan-tuan, Yahudi ni ada kitab ya. Kristian ada kitab dia, Injil dengan Taurat, ada nabinya. Sepatut kita bukan musuhnya. Tapi inilah kebiadaban, kejahatan orang Yahudi dan juga Nasrani, menjadikan Islam sebagai musuh. Angkara kerana tidak puas hati bila Allah Ta'ala melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Dalam kitab Taurat diceritakan tentang Nabi terakhir.
Dalam kitab Injil juga diceritakan Nabi terakhir. Tiba-tiba lahir bukan di kalangan keturunan dia, keturunan Nabi Ishak, tapi lahir Nabi Muhammad di kalangan keturunan Nabi Ismail. Itu dia orang marah. So, dia orang tak boleh terima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dia orang tunggu Nabi terakhir. Sebab disebut dalam kitab Taurat, pendeta-pendeta Yahudi tunggu. Disebut dalam kitab Injil, rahib-rahib Yahudi, Nasrani, Kristian tunggu. Tiba-tiba muncul di Mekah keturunan Nabi Ismail. Dia orang tak puas hati. Kerana keturunan dia orang tak puas hati. So dendam mereka kepada Islam sampai selama-lamanya. Sebab tu Allah guna kalimah walan tarda ankal yahud walan nasar. Dalam hadis ni Nabi sebut kepada kita, dia punya strateginya shibran bi shibrin wa zira'an bi zira', sedikit demi sedikit. Dia bagi kat kita ikut sikit-sikit. Hak ikut sikit-sikit ni bahaya. Tuan, kalau stokor, kata orang kata stokor, kalau kita terus masuk Yahudi, nampak siapa main Yahudi masuk Yahudi dah. Ni kadang-kadang berwatak dengan watak Islam, tapi perangai macam orang Yahudi. Contohnya akhlak macam Yahudi, cara pemikiran macam Yahudi, pakaian Islam, nama Islam. Yusuf contohnya, bukan Yusuf sini, Yusuf tempat lain. Yusuf sini bagus, tapi pemikiran bila bercakap macam Yahudi. Kadang-kadang sebut macam salah seorang, macam apa nama, Siti Kasim, saya sebut nama dia dah senang. Dia kata nak haramkan arak, haramkan pusat tahfiz. Apa kaitan haram dengan pusat tahfiz? Tak ada kaitan kan? Apa nak marah sangat dengan pusat tahfiz? Dia menjejaskan. Saya tak tahulah apa pemikiran dia, apa masalah pusat tahfiz. Tak kacau orang pun, kan? Tapi arak ni kalau minum kacau orang, melibatkan kematian, melibatkan macam-macam lah, keruntuhan rumah tangga. Maksud tak tahfiz tak ada. Dia punya analogi, dia punya kaitan tu tak cantik, tak betul, kan? Jadi nak marah pusat tahfiz dikaitkan dengan minum arak, sedangkan arak disebut dalam Quran. Pusat tahfiz tak ada sebut dalam Quran pun, Allah haramkan, tak ada, kan? Tapi kenapa nak marah tu? Saya kata kadang-kadang pemikiran tu macam pemikiran Yahudi. Saya tak kata dia Yahudi kan, tapi cara berfikir tu teruk sangat. Sebab tu orang Islam bila Nabi sebut yang ini, hadis ni, kita nak tengok perancangan orang Yahudi. Siapa yang biasa membaca, dia akan baca tengok protokol Zionis. Yahudi dia ada puak pelampau dia panggil Zionis. Semua Zionis adalah Yahudi, dan bukan semua Yahudi adalah Zionis. Ada Yahudi yang baik, ada Yahudi yang jahat. Yang jahat ni, pupuk ni kita panggil Zionis. Kumpulan pelampau Yahudi dipanggil Zionis. Pertubuhan Zionis antara bangsa. Kalau kita baca sejarah, ada 24 dia punya protokol dia, kan? Yang diasaskan oleh Theodor Herz tahun kurun ke-19. Dia rancang, kalau kita baca 24 protokol dia, semuanya perancangan-perancangan menghuru-harakan orang yang selain daripada Yahudi. Dia panggil Goyim. Dapat pahala kalau dia membunuh orang-orang yang bukan Yahudi pada pandangan mereka. So 24 protokol Yahudi, dia tuju kepada orang yang bukan Yahudi, tak kisah apa agama sekalipun, khususnya kepada orang Islam. Kalau kita baca satu persatu, semuanya dimulakan oleh orang Yahudi. Dan kalau kita baca statement daripada Henry Ford, kan, yang dikatakan pengasas kereta, buat kereta, Sir Henry Ford ni, dia kata semua yang berlaku di dunia ni berasaskan kepada protokol Yahudi yang difikir oleh puak-puak pelampau Yahudi, kan? Kita kena terima itulah perancangan mereka, khususnya kepada orang Islam. Malaysia di dunia ni ada banyak negara, dan kebanyakan negara mengiktiraf negara Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat yang diiktiraf, sedangkan Israel itu mengambil tanah milik Palestin. Dibinanya Israel 1948 mengambil tanah Palestin. Tak sepatutnya kita mengiktiraf negara Israel, tapi ada negara umat Islam yang mengiktiraf. Mesir iktiraf. Di situlah terletaknya Universiti Al-Azhar. Negara Mesir mengiktiraf di zaman Presiden Anwar Sadat. Di dunia ini ada 21 negara yang tidak mengiktiraf negara Israel, termasuk negara kita Malaysia. Setahu saya lah, tidak ada lagi rasanya embassy, tak ada kan, tidak mengiktiraf. Tapi nak pergi Israel tu bukan senang. Saya dulu pergi Mesir, masuk Jordan. Bila masuk Jordan,
Kawan-kawan ajak masuk Tel Aviv, masuk Israel, dia ada kaedah dia nak masuk tu. Tapi jangan cop dalam pasport kita. Kalau cop balik siap. Kan? Buat ada kaedah dia. Orang Jordan tahu masuk entah macam mana, masuk ke Tel Aviv. Nak buat apa masuk ke Israel? Nak pergi Baitul Maqdis. Ya, nak tengok apa ni masjid ketiga yang dimuliakan dalam Islam, Baitul Maqdis. Nak tengok tu je, bukan nak tengok apa pun, kan? Tapi saya tak berani. Orang ajak saya tak berani masuk, kan? Kita dah nak balik Malaysia. Sebelum balik pergi berjalan dulu, kan? Saya silap balik tak boleh patah balik, tak boleh masuk satu hal. Saya rasa tak nak tanggung risiko. Kita kata dia orang kata tak cop. Kita tahu orang Arab ni dia punya qarar, dia punya aturan di mulut. Ini orang Arab. Contoh kena biasa orang Arab, biasalah. Dia ubah-ubah sekejap je. Hari ni kata jenis asap, kata lain. Itu orang Arab. Kita kalau dah buat aturan, kita ikut. Arab tak. Ini perangai orang Arab, kan? Tak pelik. Sebab tu masa saya belajar tu kan, nak ambil sijil saya tu bukan senang. Sijil. Tanyalah orang belajar Mesir, bukan senang. Nak kena orang Arab panggil mujamalah. Apa kita panggil mujamalah ni? Kalau entah jadi kerani yang buat sijil, anda kena jumpa entah. Sembang-sembang, main-main janggut, kan? Main kepala. Nak bujuk buat sijil tu kan. SCG bukan dia orang kena buat. Dia orang kena buat tapi lambatlah. Kita balik Malaysia dulu baru siap. Tapi kita pandai main kepala, pujuk-pujuk ya ami kan. Hari tu siap. Hari tu boleh siap. Dia ada beberapa cok yang kena cok tu kan. Tu yang kadang-kadang penat situ. Dia kalau peraturan boleh berubah. Kalau kata 15 hari yang siap, dia boleh siap sehari. Kalau kita pandai main dengan kerani tu boleh siap. Sana tak ada komputer. Ada komputer tapi tak, dia berdebu, tak guna. Dia guna tangan. Tuan-tuan sebut tahun berapa, dia pergi buka almari, belum tengok, buat dia ambil. Betul kan? Tu bayangkan. Masa zaman saya ada 161,000 pelajar Universiti Al-Azhar tahun 1998 ketika itu. Tapi dia buka file menu, dia buka almari, dia tahu. Itu kehebatan bermikir IQ orang Arab lah. Dia ingat. Sebab tu Quran dia boleh ingat 30 juzuk selamba je. Kita payah juzuk tu, ya Allah, bengkak kepala nak kan? Bengkak kepala nak siap kan? Nak boleh ingat kan? Baru juzuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Yahudi dia akan cuba sedikit demi sedikit untuk menghapuskan orang Islam, terutama dari segi sudut akidah. Sebab tu saya kata kedatangan dan banyaknya ajaran sesat di Malaysia ni juga perancangan daripada mereka. Orang Melayu takkan masuk Yahudi, tuan-tuan, takkan masuk. Pantang dengar Yahudi ni orang Melayu. Hari-hari mak ayah besar. Orang Melayu takkan masuk Kristian, susah nak masuk. Tapi kalau masuk ajaran-ajaran yang sesat ni, itu yang mata gelincir. Tarekat, siapa tak nak masuk? Yang apa yang saya cerita tu, kawan ni ajak masuk majlis zikir. Tuan. Kalau kawan kita ajak masuk, jomlah masuk majlis zikir. Ada apa? Zikir je bukan apa pun. Zikir, tak salah kita pergi zikir, salah apa? Kita pergilah masuk. Bila masuk, tengok, kenapa goyang lain? Kita zikir, ialah goyang sikit-sikit ni, goyang sampai penat kan. Itu bangun pula, goyang bangun pula. Kenapa pula bangun ni? Tak pernah kita bangun bergoyang. Contohnya, yang kumpulan goyang tu, zikir goyang tu kan. Kita pun boleh, boleh ke? Boleh berzikir. Sambil berlari boleh berzikir. Kita pun masuk. Habis. Ini ajaran yang sesat yang ada. Jadi sebab itulah, bagi saya itu perancangan yang dibuat oleh Kristian dan juga Yahudi untuk menyesatkan orang Islam. Tak masuk Yahudi pun tak apa, tak masuk Kristian tak apa. Yang penting jangan pegang dengan agama Islam dengan betul. Dah cukup. Ayah pin ke masuk apa ke, masuklah. Kan? Sebab tu satu ajaran sesat di Kuala Lumpur, saya lupa nama hotel tu, yang kami pergi dengan SB Bukit Aman ketika itu. Kita tengok bagaimana satu ajaran sesat yang boleh menginap di hotel berbulan-bulan. Hotel 5 star ni kan. Hotel 5 star ni di Kuala Lumpur tak ada RM100 lebih semalam. Kan? Takkan tu guru duduk dalam hotel standard kan. Paling lekas deluxe dan sebagainya. SB tunjuk bila dia pergi tengok ambil CCTV hotel. So kami bincang dalam bilik kan, dia tunjuk CCTV hotel. Untuk gua jangan sesat, pakai jubah tuan-tuan, pakai serban.
Tapi duduk di hotel. Anak murid nak jumpa dia, mesti bila dah jumpa dia kena buat lambang salib. Buat macam ni tu. Baru dia jumpa dia. Kan? Atas bawah kiri kanan. Baru dia jumpa dia. Apa maksud tu? Tengok pada gambar tu guru pakai jubah ke serban. Ya Allah, tak mana pula Kristian ni. Tiba-tiba nak jumpa tu guru, dah masuk bilik, tu guru tengah duduk tu, buat lambang salib, pergi menghadap tu guru. Tuan-tuan. Cuba kalau saya buat macam tu. masuk surau. Ni surau ke gereja ni kan? Tuan-tuan, saya tengok, ya Allah, ni Kuala Lumpur dahsyat. Ada orang kita yang terpengaruh. Tak boleh fikir ke kalau buat lambang tu apa maksudnya? Semua orang tahu lah kan. Anak-anak kita dah dididik dari kecil dah. Itu lambang Kristian. Tapi itu syarat nak jumpa Tok Guru. Dan bagi saya itulah perancangan Kristian. Tak masuk Kristian sudahlah, tapi buat syarat Kristian tu. Kan? Jumpa Tok Guru entah apa tak, Allah alam tuan. Ini di antara benda-benda yang kadang-kadang orang tak nampak perancangan mereka yang sulit, nampak macam kecil tapi dia bagi efek kesan besar kepada orang Islam di Malaysia. Sebagai contoh macam Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Dia bagi tahu dalam statement dia yang saya baca. Dia punya kajian dia. Di Malaysia 80%. Itu kajian dia. Saya sebut kat tuan-tuan. 80% orang Islam di Malaysia tidak menyempurnakan solatnya dengan betul. Aqimus solah yang Allah sebut dalam Quran tu tak menyempurnakan dengan betul. 80% orang Islam tidak menyempurnakan solatnya dengan betul. Maksud tidak menyempurnakan ada dua. Yang pertama, tak pernah cukup lima waktu. Ada je tinggal. Anak-anak muda kita zaman sekarang, termasuk orang tua, orang dewasa lah, tak pernah cukup 5 waktu. Yang saya punya mate, orang gaji kan, Indonesia, datang balik lah, jaga mak mentua saya. Tak sembahyang kan tak? Puas suruh, kamu tak sembahyang kan? Sebaik kita ni ustaz kan, pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Lepas tu sembahyang isyak, sembahyang asar, masa saya cuti sampai berkundang. Dah sembahyang. Sudah Pak, bila kamu sembahyang? Belum Pak, pergi sembahyang. Gitu nak kena suruh. Berat betul ni. Tapi itulah orang yang adanya untuk jaga mak mentua. Kita kerja, mak duduk dengan saya kan, mak mentua saya. Isteri kerja, saya kerja. Dia lah jaga sekejap sampai ke pukul 2. Isteri saya kerja cikgu, pukul 2 balik. Betul okey lah. Nak jaga tu tak ada orang jaga tu kan. Itu dah pengorbanan paksa buat. Tuan-tuan, bukan senang nak kena suruh. So kata Datuk Fadilah Kamsah, 80% tak menyempurnakan solat. Dua, yang pertama tak pernah cukup 5 waktu. Yang kedua, ini yang ramai, tidak menyempurnakan rukun 13 dengan sempurna. Antara rukun 13 yang ramai tak perasan adalah tamak-ninah. Ulama sebut tamak-ninah ada 4 tempat. Yang pertama ketika rukuk. Lepas kita baca, kita kena rehat sekejap sebelum kita naik i'tidal. Yang kedua i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lepas tu sebelum kita sujud, rehat sekejap. Kemudian kita sujud. Yang ketiga tempatnya sujud. Yang keempat, duduk antara dua sujud. 4 tempat wajib tamak-ninah. Tak tamak-ninah, batal solat. Sebab tu suatu hari ketika Nabi dalam masjid, Nabi bersama dengan para sahabat di suatu sudut. Nabi, perangai Nabi, lepas dia semayang, dia akan panggil sahabat-sahabat duduk sebelah keliling dia. Dia mengajar agama kepada para sahabat. Dia mendidik para sahabat. Ini Nabi. Dia duduk satu sudut. Suatu hari Nabi bersama dengan sahabat duduk mengajar sahabat satu sudut dalam masjid. Masjid Nabi dulu tak besar mana, tak macam kita kan. Tiba-tiba masuk seorang lelaki. Datang masuk ke masjid Nabi, sembahyang seorang-seorang. Bila sembahyang seorang-seorang, dia sembahyang dengan laju. Kata ulama macam burung mematuk. Laju. Rokok i'tidal tu laju. Macam kita suruh anak kita lah. Man, sembahyang man. Sembahyang suruh. Okey wah. Masuk sembahyang. Tak sampai 5 minit keluar. Sembahyang belum? Sudah bah. Sudah. Berapa minit kamu sembahyang? Ya betul sembahyang bah. Ya betul sembahyang. Abah dia abah. Ayah dia abah. Tak sampai 5 minit sembahyang zuhur. Ayah sembahyang zuhur 15 minit. Anak tak sampai 5 minit. Oh hebat anak, bahasa Arab dia hebat. Dia baca bacaan hebat.
Entah hak ini macam burung belatuk ni, mematuk. Kata Nabi kepada para sahabat, "Wahai sahabat aku, kamu tengoklah kita sembahyang." Nabi sebut kat sahabat, "Kamu tengoklah kita sembahyang macam mana?" Kata Nabi, "Jika sekiranya kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu sembahyang macam tu, maka kamu bukan di kalangan umat Nabi Muhammad." Kata Nabi. Kan? Besar Nabi besar. Kamu jangan meninggal dalam keadaan kamu sembahyang macam tu. Tak betul, tak kena. Sembahyang laju-laju tu sekarang. Ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, jadi ini pesanan Nabi kepada kita, jangan kita mengikut telunjuk Yahudi. Ustaz, macam mana ustaz nak tahu itu telunjuk Yahudi ke tidak? Sebab tu kena berdamping dengan ulama. Kan? Tutup guru tuan, dia ada benda yang kadang-kadang kita tak tahu. Maklumat tu datang daripada Allah. Allah jaga ulama-ulama kita ni. Ada benda yang dia boleh pandu kita. Kan? Ni kadang-kadang kita ada masalah baru kita jumpa dengan tutup guru. Sebenarnya banyak benda dalam kehidupan kita kena berdamping dengan orang, dengan ulama-ulama ni, supaya hidup kita dipandu dengan baik. Rugi, bagi saya rugi siapa yang tidak berdamping dengan ulama. Saya sendiri pun apabila saya ustaz, saya adalah rujukan saya. Kan? Saya training nak jumpa tok guru saya kan, tapi dah jauh sangat Mesir dah. Sebab orang Arab ni tuan, ilmu tinggi, banyak dia punya hikmah. Tok guru ni banyak hikmah. Bila berbicara banyak hikmah. Sebab tu beza nampak antara tok guru yang betul-betul tok guru dengan yang tok guru olok-olok ni. Kan? Mengaji tinggi tapi olok-olok. Kan? Bila bercakap tu biadab, bila bercakap tak guna bahasa yang lembut. Kadang-kadang air muka tak menampakkan suka pada orang, sangka buruk. Sorry to say lah, saya pun orang agama, kadang-kadang nampak sikap-sikap tu di kalangan orang yang ada title doktor, kadang-kadang PhD. Saya perasan kan? Satu surau saya pergi, tempat tu ramai profesor. Bahkan ada salah seorang kat situ tuan sekalian, pakai rujuk jakit. Kita tak boleh sebut nama lah. Kan? Pakai rujuk. Bila sebut pakai rujuk ni tok guru lah. Kan? Cuma nama prof je, tak panggil tok guru, orang panggil prof. Tapi hebatlah ilmu prof ni. Sekalian. Saya tanya Nazim Masjid, sini bukan ada prof sekian-sekian ke? Apa ni Nazim? Oh, ada Ustaz, rumah dia dekat lah. Kalau Nazim bertunjuk tu dekat lah. Kan? Macam kita, rumah dia belakang Nisa, dekat lah contohnya gitu. Saya Tuan Nazim nak tanya betul ni. Bukan nak tanya orang, saya nak tanya betul. Biasa nampak ke? Sebab saya datang sini saya tak pernah nampak pun. Kata Nazim tak pernah Ustaz, tak pernah datang. Sembahyang fardu berjemaah tak pernah datang. Sembahyang Jumaat saya tak pasti sebab ramai. Tuan bayangkan bertahun-tahun. Benda tu bukan senang nak cari orang yang apa menghayati apa yang dia belajar. Tuan-tuan bertuah, saya selalu sebut tuan-tuan ni bertuah betul lah. Allah pilih tuan-tuan antara orang yang rapat dengan masjid, rapat dengan surau. Mudah-mudahan kesudahan kita beginilah, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tugas tuan-tuan berat ni, termasuk saya lah. Saya harap, saya sebut kat surah Mutakin, Taman Putra Perdana, surah Sakinah yang saya mengajar, kita jangan selesa dengan kita seorang. Sebab kita nak masuk syurga, nak bawa kawan-kawan. Kan? Bukan kita seorang. Pertama nak bawa keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Nak bawa keluarga kita, maknanya kadang-kadang kita kena bawa lah isteri kita. Datang ke surau masjid, tak selalu pun, kadang-kadang ada masa free. Kita faham anak-anak kita, isteri kita nak jaga, okey, silakan, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang bawa sekali free tu bawa. Mana anak-anak dah besar-besar tu, boleh bawa sekali. Jangan tinggal-tinggalkan sangat, bawa sekali. Seronok si datang ni. Kak, kenapa tak datang tak kat surau? Suami tak bawa. Dah gitu kan. Mintalah bawa. Minta tak bawa-bawa. Kan? Suami nak buat macam mana? Lepas tu nak ngeteh. Payah Ustaz nak ngeteh lepas tu. Nak ngeteh payah Ustaz kan. Kena hantar dia balik. Contoh. Saya kata, takkan yang ngeteh, kena bawa saya sekali. Anak-anak saya sekali bawa. Yang besar-besar, yang kecil-kecil ni, dia tak bawa, tak ajak boleh nak ikut.
dengan tok dengan cucu, tak ajak pun nak ikut tok, nak ikut cucu. Hak yang besar-besar ni, dia dah makin jauh, makin jauh. Masa kita didik dia masa kecil, dia dah ikut kita masa kecil. Ke surau ke masjid, bila makin besar kita nampak, kita perasan anak kita makin jauh dengan surau masjid. Man, tak ke surau man. Mungkin ayah kan. Hak jadi macam tu kita kena ajak. Terutama menantu. Menantu tu anak juga. Nama je menantu. Hakikatnya itulah anak kita. Sebab dia sayang anak kita, maka kita sayang dia, dan dia kena sayang kita macam ayah kandung. Jangan kita anggap menantu macam orang lain, lantak kau lah kan. Tak sembahyang subuh tak. Nak ajak menantu segala-segala. Cuma kaedah tu, yang itulah tuan-tuan kena pandai. Sebab tu setiap orang dikatakan da'i, kena mengajak orang. Tuan-tuan jangan rasa selesa, saya dah pergi surau dah, ajak kawan-kawan. Kumpulkan pahala dengan hasil orang lain buat. Tuan-tuan buat, tuan-tuan dapat pahala. Tapi Ali datang ke surau sebab tuan pujuk dia, tuan-tuan pujuk dia. Ali datang surau. Tapi bila dia datang surau tu tak dapat pahala. Kan seronok. Kita datang, kita dapat pahala. Ali datang, kita dapat pahala. Ali dapat pahala, dalam masa sama kita juga dapat pahala. Sebab kita yang pujuk dia datang surau. Kan seronok, hidup kita banyak, limpah-limpah pahala. Sebab amalan kita lah yang akan kita berhadapan dengan Rabbul Jalil, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So tuan-tuan dan puan sekalian, sekadar itulah saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan hadis Nabi. Nabi pesan dengan amaran Nabi supaya tidak terikut dengan apa yang dibawa oleh Yahudi dan juga Nasrani. Dan memanglah tuan-tuan sampai sekarang dia orang ni masih marah dengan kita kerana Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang Islam tak pernah marah kat depa pun. nak mencerca depa tak ada kepala tuan-tuan, dan kepala tuan-tuan pun, sebelah tuan-tuan orang Yahudi pun tak pernah tuan-tuan fikir dalam kepala pun apa lagi nak buat lepas ni ya. Nak bagi dia jatuh, nak bagi dia rebah, tak pernah. Kita orang Islam Nabi didik macam tu kan. Tapi depa tu fikir je. Kalau depa sebelah depa tu ada orang Islam jiran depa, dia fikir macam mana nak buat, nak bagi dia sakit hati. Itu orang Yahudi, Nasrani. Kita tak pernah. Nabi tak ajar kita macam tu. Baik, sekadar itulah saja. Terima kasih banyak. Aku lu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.